Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. So, perkongsian kali ini aku ingin bercerita mengenai di luar padang, yang bercerita sekali lagi akan menyentuh mengenai perasaan fans mengenai prestasi Sabah FC ini. Dan perkongsian ini telah dikeluarkan oleh Majority.com.my yang bercerita mengenai kekecewaan salah seorang penonton atau penyokong Sabah FC mengenai prestasi yang telah ditampilkan oleh Sabah FC ini, dan membuatkan beliau merasa kecewa, tidak puas hati dan merasakan pengorbanan beliau tu tidak berbaloi. So aku di sini, kenapa aku berminat untuk berkongsi tentang benda ni, kerana basically dia bercerita mengenai perasaan aku juga. Begitu juga perasaan aku, dan aku merasakan begitu juga dengan perasaan anda yang lain mengenai apa yang telah kita disajikan kepada kita lah hasil daripada prestasi 6 perlawanan terakhir Sabah FC ni. Okay guys, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe SRTV. Kita cuba untuk mendapatkan 10k subscriber di penghujung saingan Liga Super ni, insya-Allah, dengan menentang butang subscribe, dan jangan lupa juga untuk menentang butang notification agar anda tidak ketinggalan untuk perkongsian yang seterusnya. Selain daripada itu, anda juga boleh menjadi member SRTV dengan membuat pembayaran sebanyak RM5 bagi tiap bulan, di mana akan mendapat emoji dan stiker yang berbeza daripada orang lain, dan di sebelah nama anda tu ada terdapat berapa lama sudah anda menjadi member SRTV. Jadi jangan terlambat untuk melakukannya. Okay guys, perkongsian daripada Majority.com.my ini bertajuk bukannya lalang, fans Sabah tak sanggup lagi keluarkan 600, hanya tonton kekalahan. Itu tajuk dia. Aku rasa macam pelik juga kenapa Majority.com.my berkongsi benda-benda macam ni. Tapi bila aku go through baca semua ni, ada kebenaran dia. So sini aku ingin ungkaikan lah lebih kurang macam tu. So individu tersebut aku tak tahu sama ada ditemu ramah atau majority melihat daripada perkongsian di sosial media, tapi beliau bernama Along Long Haziq. So Along Long Haziq, sekiranya anda memerhatikan SRTV ni, sila komenlah di ruang komentar di bawah. So ia dimulakan dulu dengan sang badak hanya mampu mengumpul 3 mata hasil 3 keputusan seri dan 3 kekalahan dalam saingan Liga Super. Walaupun memiliki barisan pemain berkualiti, prestasi Sabah FC semakin merosot apabila tidak mencatatkan sebarang kemenangan dalam saingan Liga Super, dan sekarang ni kita berada di tangga tercorot lah. So itu adalah kedudukan yang terburuk pernah kita miliki. So si Along Long Haziq ni lebih kurang berbelanja RM600 untuk tiap kali turun menyaksikan perlawanan Sabah FC di Likas ni. Beliau ni dari Keningau. 600 tu bermaksud perbelanjaan untuk hotel, makan minum, tempat tinggal. Semua merangkumi 600. So bermaksud bukan dia satu orang saja turun ke Kota Kinabalu, ke Stadium Likas menyaksikan perlawanan ni. Tapi itu pun dia cakap ianya belum termasuk lagi kos penyelenggaraan kereta, tayar, JC yang dia beli, keselamatan dia untuk ulang alik tu. So lebih kurang macam mau RM1,000 jugalah macam tu. Jadi ini adalah benda yang menarik aku lihat di sini, kerana mungkin bagi orang lain 600 tu tidaklah banyak sangat. Mungkin ada yang berbelanja mungkin RM1,000, RM2,000 untuk Sabah FC ni. Jadi di sini mungkin ada yang katakan, 600 saja pun aku sudah RM2,000 belanja untuk Sabah FC ni, aku chill saja. Tapi kita kena ingatlah, setiap individu ni dia punya kemampuan untuk menyokong Sabah FC ni berbeza. So ada yang merasakan mungkin RM50 pun sudah cukup banyak untuk dia. Tapi masing-masing merasakan mereka sudah contribute untuk kebaikan Sabah FC ni. So di sini aku ingin katakan, tak kisah apa yang anda buat, tak kisah berapa yang anda belanja, tidak ada penyokong Sabah FC yang lebih tinggi daripada yang lain. Lebih kurang macam tu. So walaupun kita berbelanja RM50, kita berbelanja RM2,000, ianya melibatkan kemampuan masing-masing, dan dengan hanya jumlah yang sikit tu, some individu akan merasa ianya cukup berbaloi untuk mereka selaku penyokong Sabah FC, berbaloi untuk support klub Sabah FC ni. So masukkan di sini. So aku ingin katakan tidak ada siapa-siapa penyokong yang lebih tinggi daripada penyokong-penyokong yang lain, melainkan diri anda sendiri. Anda kisah macam mana anda support Sabah FC ni. So beliau ni macam sudah kecewalah dengan pengorbanan yang beliau lakukan. Aku kena setuju juga, kerana untuk hadir ke stadium, berbelanja dengan jumlah banyak macam tu untuk memerhatikan kekalahan, ianya merupakan satu bilang orang kekecewaan lah. Pasal kita mau balik dengan senyuman, kita mau balik dengan kegembiraan hasil daripada kemenangan atau persembahan terbaik yang telah diberikan
oleh klub kita ni. Beliau juga ada mengatakan yang tindakan beliau ni kemungkinan besar akan dikatakan selaku lalang, kerana bilang orang, ini sering kali aku dengar lah, kerana bila menang disanjung, kalah dikritik, benda-benda macam tu. So beliau tidak kisah benda ni, yang pasal beliau merasakan penyokong berhak bila nampak ada yang tidak menjadi dalam pasukan, tapi kami tetap akan bersuara demi kebaikan Sabah FC. Lebih kurang macam tu. So itu yang basically apa yang cuba diberikan oleh SRTV lah. Dan SRTV ni juga sering kali dikritik dengan segala pendapat yang diberikan, especially sewaktu kekalahan menentang Buriram 8-2 hari tu. Itu kalau kamu tengok video tu, memang aku kau cakap lah tentang persembahan Sabah FC ni. Dan kalau kamu tengok di ruang komentar tu, ramai yang mengecam SRTV, ramai yang mengecam komentar-komentar yang lain kerana mengkritik kau persembahan Sabah FC management untuk perlawanan tu. Tapi end up selepas 6 perlawanan yang telah ditampilkan oleh Sabah FC ni, semua komentar-komentar tu hilang, lenyap. Di manakah anda? Macam anda menyangkal apa yang kami katakan, apabila benda tu menjadi realiti, anda senyap, anda tidak mengakui kesalahan anda. Lebih kurang macam tu. Kerana kita telah melihat benda ni lebih awal. Bukan kita lalang, bukan kita tidak menyokong klub ni, tapi sebenarnya dikatakan oleh Haziq ni, kita mempunyai hak untuk menyuarakan kekecewaan, kritikan kita terhadap skuad Sabah FC ni, bukan kerana kita benci, tapi kerana kita ingin melihat klub ini maju, klub ini diperbaiki, dan terus kekal menjadi pesaing di saingan Liga Super, bukan apa yang kita miliki sekarang ni. So aku macam agak kecewa. I have to terus terang dengan perasaan aku sewaktu aku buat video tu. Aku kecewa dengan apa-apa komen yang anda berikan, walaupun aku respect pendapat anda, tapi orang tidak melihat yang komentar-komentar yang mengkritik SRTV dan juga komentar yang lain tu, yang mengkritik komentar yang lain tu kerana mengkritik juga Sabah FC, tidak melihat apa yang kami lihat di hadapan. Dan unfortunately, apa yang kami lihat tu telah terjadi untuk 6 persembahan Sabah FC ni. Itu yang aku cuba masukkan lah. Macam sekali lagi, apabila kita mengkritik, bukan kita benci, tapi kita sayang, kita mau yang terbaik. So that's why kenapa aku macam, bila aku nampak saja macam orang bagi komen, kalau kau, okey lah, kau lah jadi coach, okey, kau lah jadi pemain, macam tu. Seolah-olah kita ni tidak boleh memberi pendapat, kita ni tidak boleh mengkritik klub kesayangan kita ni. Kita cuma hanya perlu diam dan perhatikan dan belanja RM600. Lepas tu shut up, jangan cakap apa-apa. So macam dinafikan hak kita selaku penyokong Sabah FC ni lah. Lebih kurang macam tu. So sekali lagi aku heran lah kenapa yang orang yang tidak bersetuju dengan pendapat kami tu, kenapa tiba-tiba semua individu tersebut tu senyap. Aku cek untuk video-video seterusnya, especially video terakhir aku cek memang sampai sekarang tidak ada mana-mana individu yang mengkritik pendapat kami itu timbul di dalam mana-mana video seri dan juga kekalahan Sabah FC tersebut. Jadi di sini aku ingin katakan sekali lagi, aku tak tahu seperti mana video yang aku lepas tu, yang aku katakan mengenai gambar penonton Sabah FC, management sudah decide untuk tidak keluarkan gambar Sabah FC tu. Macam seolah-olah kita ni tidak dipandang sudah, pengorbanan kita ni macam tidak berapa diingati sudah, lebih kurang macam tu. So sekali lagi aku berharap ada perubahan yang dilakukan oleh manajemen Sabah FC tentang prestasi Sabah FC ni, kerana ianya betul-betul amat mengecewakan dan merundum jauh. Kamu imagine 3 musim berada di tangga ke-3, tiba-tiba masuk musim ke-4 di tangga kedua kah? Tapi yang penting kita tercorat lah. Itu adalah merupakan satu tamparan yang hebat untuk Sabah FC dan juga untuk kita. So benda ni pun sebenarnya kita sudah lihat sewaktu start manajemen Sabah FC ni diambil alih selepas pengeluaran OKS. Memang ketara lah betapa merundumnya keputusan-keputusan Sabah FC. So untuk anda yang bersuara tapi dinafikan suara anda, so aku harap perkongsian ini dapat memberikan semangat kepada diri anda sekiranya anda decide untuk tutup mulut anda
untuk macam kecewa dengan apa-apa yang diberikan oleh penonton-penonton yang lain, di mana Along Long Haziq ni telah memberikan suara beliau, pendapat yang betul mengenai kita yang sering kali mengkritik kerana ingin membina kembali, ingin menyorong kembali manajemen Sabah FC ni agar mengambil serius putusan Sabah FC ni. So bermaksudnya anda tidak kesorangan, aku tidak kesorangan. Kita ni ramai sebenarnya yang begitu kritikal menyokong Sabah FC ni. So aku harap video ni sekali lagi dapat macam mungkin merubah fikiran anda tentang komen-komen negatif kami ni, kerana sekali lagi negatif kami ni adalah untuk membentuk klub ni, bukan untuk menjatuhkan klub ni, dan diharap juga akan membuka mata lah manajemen Sabah FC tentang penjagaan klub Sabah FC ni. So okay guys, apa pendapat anda mengenai perkongsian video ni, perkongsian daripada majority.com.my ni, dan kekecewaan yang dinyatakan oleh Along Long Haziq ni? Letakkan pendapat anda di ruang komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.